Disebabkan penggunaan estetik cat ayam ini menjadikan kulitnya kan perwatakannya, dan kalau kita tengok kulitnya akan menjadi rosak. Macam-macam kesan sebenarnya bernanah kan. Tapi bila dah jadi kes, barulah kita ajukan kepada pihak-pihak yang sepatutnya membuat tindakan dan sebagainya. Tapi kalau setakat reaction yang biasa, sebenarnya saya rasa ramai je ada reaction gatal-gatal dan sebagainya, mungkin tak buat laporan. Itu yang kita risau. Ada reaksi tapi tak buat laporan. Berapa ramai kan? Jadi kita nak perhalusi tentang situasi ini. Kita bersama dengan Dr. Najmi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Perundangan Perubatan Bahagian Amalan Perubatan dari KKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Saya tengok kita punya host hari ini macam dah tahu semua benda. Belum. Kita panggil doktor ni sebab banyak nak tahu. lagi. Banyak lagi benda Saya mengenai macam, estetik ni. Ini macam apa benda saya nak cakap lepas ni. Doktor, sebenarnya kan kami pernah bawa topik ini yang berkaitan dengan veneer gigi dulu. Lebih kurang sama. Maknanya dia ada klinik yang betul-betul berdaftar tapi harga yang sangat jauh mahal daripada yang klinik yang tak daftar. Malah sekarang boleh beli barang buat kat rumah sendiri. Okey, isu tu timbul lagi berkaitan dengan estetik ini. Tapi pada pandangan doktor sendiri melihat kepada situasi sekarang ini, apa yang doktor nak kongsikan bersama dengan kami? Kesedaran dan saya rasa yang paling utama sekarang kat sini adalah kesedaran. Kesedaran kepada pengguna. Macam mana mereka nak memilih apa rawatan yang dia nak buat, dekat mana dia nak buat, siapa yang buat kat atas dia. So first kali dia kena tahu tempat itu berdaftar ataupun tak. First kali, benda pertama sekali kita boleh check. Macam kalau you tengok, kalau trend sekarang ramai menggunakan TikTok, Instagram. Katakan selalunya dekat media sosial macam ni, bila you tengok dekat dia punya page tu diiklankan macam-macam, dia tak bagi tahu kat mana alamat dia. Itu I think red flag yang nombor satu sekali. Betul. Kalau dia tak cakap kat mana, tak ada premis, 100% confirm saya rasa memang tempat tak berdaftar. So benda first you tengok, kalau you tengok iklan ni macam terpengaruh, macam mungkin kawan-kawan pernah buat kat mana, dia cakap okey tunjuk tengok kat sini, Instagram ni, TikTok ni, location tak bagi, PM or WhatsApp this number kan. Itu 100% saya cakap memang itu dah memang red flag lah tu. So klinik kita boleh check, klinik kita boleh check, doktornya okey, ada 3 P yang penting kena check. First saya cakap tadi is premise. So, kita boleh check premis ni. Sama ada benda tempat tu berdaftar ke tak, ada alamat ke tak. Macam mana nak check premis tu? Premis tu first kali nak tengok, macam cakap tadi lah. Kalau tengok, dia tak beritahu tempat kat mana. Tapi sebab sekarang ni, saya rasa macam dah semakin banyak, dah semakin berani, dia letak alamat dekat situ. So, maknanya, even ada alamat tak semestinya benda tu berdaftar. Tapi yang tak ada alamat tu 100% lah tak berdaftar. Okey, so, kita sebenarnya boleh check tempat tu berdaftar ke tak. Mudah je sekarang ni, kita ada Google kan. Google je. Senarai klinik berdaftar. Memang akan sampai, link tu akan sampai ke KKM punya website, akan ada list klinik-klinik. Faham? Semua ada berdaftar. Yang berdaftar dengan KKM akan ada list yang ada dekat yang kedua? website tu. P yang kedua adalah personal. Siapa yang buat prosedur tu? Okey. Ini pun mungkin tak tahu. Kalau dia tak disclose, mungkin tak tahu siapa. So kalau dah sampai itu, you boleh check actually. Ini pun semua mudah. Sekarang semua dah mudah kan dengan teknologi sekarang. You Google je. You just Google, doktor berdaftar. So akan sampai ke website MMC, Malaysian Medical Council. Kat sana you boleh search. You type nama. Kalau nama ada tu, doktor, nama dia kan ada kat situ. P yang ketiga? P yang ketiga pula adalah prosedur. Prosedur apa yang you nak buat ni? Prosedur apa yang you berminat untuk buat ni? You kena tahulah dulu apa prosedur benda tu. Google ke, search pasal prosedur tu. Dan prosedur ni kalau any procedures yang invasif, maksudnya dia lebih daripada luaran saja, dia masuk ke dalam. Semua invasif hanya pengawal perubatan sahaja yang boleh buat. So first dia boleh search personal tu. Di doktor ataupun tidak. Dan even doktor sendiri pun, kalau you baru grad, you baru finish you punya houseman training dekat hospital, you keluar, you tak boleh pun terus buat estetik. You still kena belajar lagi. Tambah lagi. Ambil lesen. Ya, saya kira selain daripada tarikan-tarikan yang memberi jaminan, kononnya meletakkan sijil ni lah, sijil tu lah kan, graduan daripada ni lah apa semua, sertifikat ni lah, yang menarik perhatian pengguna ini adalah harganya yang jauh lebih murah, dan kita kadang-kadang rasa macam ada testimoni yang sangat meyakinkan. Pertama kali buat okey, kawan-kawan sendiri ni, kawan rapat buat ni 5 session, semuanya okey, cantik. Suggest buat, jom pergi buat.
Itu yang antara tak boleh nak dilalui. Sebab komplikasi ni dia bukannya tak semestinya terus jadi, kan? Dia ada 3 stage. Ada immediate stage. Maknanya ada certain prosedur tu you buat, ada silap sikit, masa tu juga nampak. Contohnya macam you cucuk filler. Cucuk filler termasuk dekat salur darah memang terus nampak. Terus nampak dah berbiru-biru kat situ, kan? Dia punya jadi sejuk, kan? Lepas tu seterusnya akan mati. And then kalau dia block salur darah yang supply kepada mata, mungkin akan buta. So itu immediate. Lepas tu ada lagi satu efek lain, complication lain. Yang early complication itu macam infection, macam in few weeks tiba ada infection. So ini mungkin yang ketiga ada late punya complication. Dia ni dah lama dah, macam nanti timbul ketul-ketul. Mungkin masa kawan dia suggest, dia cakap, memang sebab baru injek semalam. Infection pun tak kena lagi kalau kena infection. Kesan dia lambat. Ada yang immediate, ada yang early, ada yang late. Yang late tu yang kadang-kadang tak nampak. Tu sebab dah late tu tantang orang tu pun dah tak ada dah kat tempat tu, kan? Dia dah pindah klinik lah. Orang kata dia boleh pindah ganda.